dalam hidup kita ini, tatkala mana kita sampai pada sakarat, dipanggil sakarat ini, satu perkara yang menjadi bahaya sangat di kalangan kebanyakan kita ialah kita keliru. Kekeliruan di kalangan kita sama ada mati ke tak mati kita saat itu. Ramai di kalangan kita terkeliru. Bila ditarik roh kita daripada hujung kaki, ada setengah di kalangan kita dia masih lagi dengar syaitan pujuk. Syaitan pujuk dia. Syaitan sebut, kamu tak mati lagi ni. Kamu baru je ditarik hujung kaki kamu. Saat ini kalau kamu taubat, cepat roh kamu keluar daripada tubuh badan kamu. Kamu jangan taubat. Syaitan pujuk di hujung kaki tu, bila tarik tu, saat mana sakarat, dahlah sakit lagi. Badan ni sakit dalam keadaan yang amat sangat. Kemudian syaitan pula yang mengelirukan kita. Syaitan boleh pujuk, relax. Kalau kamu taubat masa ni, nescaya kamu akan cepat roh kamu keluar daripada tubuh badan kamu. Kamu jangan taubat. Satu dalam hadis Rasulullah cerita, kebanyakan manusia ni bila dia tarik di hujung kaki, dia tak taubat. Padahal kalau ditaubat di hujung kaki ni, Allah terima lagi taubat dia. Taubat kita ni kalau di hujung kaki, katakanlah bila nampak dah malaikat dah mula masuk, saat mana malaikat masuk tubuh badan ini, kita dah nampak dah masa tersebut. Kalau kita taubat, boleh ke tak boleh? Boleh pun. Terima lagi taubat. Sampai bila Allah tak terima taubat? Hatta lam yugharghir, sehingga sampai di halqum ni. Bila sampai di halqum, barulah tidak diterima taubat kita. Tapi di hujung kaki, taubat? Tak taubat. Kebanyakan manusia ni degil. Bukan kita nak sebut siapa pun. Kadang-kadang di kalangan kita ni, saat kita keliru. Mati ke tak mati ni? Mati ke tak mati? Usaha pula syaitan, bila kita, roh kita ditarik daripada kumpulan yang pertama tarik, malaikat masuk dalam tubuh badan kita. Bila tarik saja, naik sampai ke lutut. Bila tarik sampai ke lutut, naik lagi sampai ke pusat. Sejuk di pusat kita. Tengah-tengah demikian, tiba-tiba turun sikit. Roh ni tiba-tiba turun. Daripada sejuknya pusat kita ni, turun sikit demi sedikit. Bila turun, syaitan sebut, kan aku dah sebut pada kamu, tak mati lagi. Kamu tak mati ni. Tengok ni kamu, roh kamu sedang turun. Turun. Bila turun tu, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga. Mereka kumpulan yang ketiga nak rentak nyawa seorang anak Adam ini. Tarik daripada bawah tu, tarik sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum, kebanyakan mulut manusia mula sebut. Mulut manusia ni sebut kali yang kedua. Dalam hidup masing-masing sebut apa ni? Qala inni tubtul an. Bila sampai roh di halqum, mulut ni sebut, sekarang saya taubatlah ya Allah, dia sebut. Sekarang saya taubat. Sampai di halqum, tekamam dia, Allah matilah, dia sebut. Bila perasaan mati itu masing-masing keluar daripada mulut masing-masing ni, Allah rakam dalam Al-Quran. Kebanyakan mulut manusia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Allah jawab apa dia? Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat. Walaisatit taubah, tidak dianggap taubat. Orang yang ya'maluna as-sayyi'at, hidup dalam keadaan buat benda-benda yang keji. Orang Islam ni, orang Islam, kalau dia tidak orang Islam, mana mungkin dia tahu erti makna taubat? Tak mungkin dia tahu makna taubat. Waktu mana dia ni ya'maluna as-sayyi'at, hidup dalam keadaan buat benda yang tak baik, hidup dalam keadaan tak bersedia. Bila tak bersedia, sampai roh di halqum, lalu mulut dia sebut, inni tubtul an. Sekarang saya taubat. Allah kata tak diterima taubat kamu. Malaikat mula datang, malaikat sebut terus. Bila roh sampai di halqum, malaikat sebut terus, kalla, jangan begitu hidup ini jangan begitu. Hidup ini jangan layan sangat dengan perasaan diri kamu. Jangan kamu sibuk dengan urusan dunia, jangan. Kalla idza balagatit taraqi, ketika mana bila sampai masa saat direntak nyawa kamu sampai ke halqum, wa qila man rah, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Malaikat tanya, wa qila man rah, siapa yang boleh mengubati kamu sekarang? Yang boleh turun balik roh kamu sekarang? Siapa? Degil kamu hidup atas dunia. Degil pun ada, tolol pun ada dipanggil. Hidup atas dunia ni hanyut dengan dunia. Idza balaghatit taraqi wa qila man rab,
siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Wa dhanna annahu al-firaq. Di waktu itu baru perasan, mati dah aku ya Allah. Mati dah aku ya Allah. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia dah mula rasa nyawa dia akan tercabut. Wal taffatis saq bis-saq. Mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Saat mana roh dikeluarkan daripada jasad ini. Keluar daripada jasad. Ni kali yang kedua. Kali yang tiga bila? Saya nak ringkas-ringkaskan sikit. Saya nak cerita mengenai barzakh ni yang besar. Nak sebutnya tentang mengenai bila kita ni menghadap depan Allah, turun balik roh kita ni. Turun balik. Allah sebut. Dua je Allah sebut. Sama ada roh naik menghadap depan Allah. Dia sebut terus. Tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Semua yang hadir malam ni kita berdoa demikian insya-Allah. Kemudian ataupun Allah sebut tentukan dia dalam neraka Sijjin. Na'udzubillah min zalik. Bila sebut neraka Sijjin, turun terus roh. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang buka butang muka kita. Kita boleh rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita sebut pada pemandi jenazah tersebut, perlahan-lahan sakit mati tadi belum habis lagi. Kita sebut. Kita nampak anak-anak kita buat apa dia. Kita nampak keluarga kita lakukan apa dia. Roh kita ni nampak. Kita dengar setiap butir bicara orang bercakap tentang jenazah kita. Kita dengar semua. Saat mana orang usung jenazah kita, kita boleh bilang berapa orang nak semayang jenazah kita. Kita nampak semua. Di saat mana orang usung jenazah kita sampai ke kubur. Bila sampai ke kubur, sampai di kubur tu, jenazah kita diletak di kubur tersebut, nampak berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan, berada di hujung kaki kita. Bila turun saja jenazah kita, rasa dah himpitan kubur yang berlaku di kalangan kita. Semua di kalangan kita akan kena himpitan kubur. Saya sebut banyak kali, himpitan kubur ni kena datang belajar. Jangan kita ulas dengan benda yang sempit yang kita tak tahu. Kena duduk dalam majlis ilmu, baru tahu himpitan kubur ni bagaimana kena himpitan kubur. Bukan azab kubur, himpitan kubur. Ulama-ulama bincang tentang himpitan kubur ini. Ulama-ulama bincang tentang bagaimana himpitan kubur. Bila turun Rasulullah kata, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az orang yang pertama boleh terlepas himpitan kubur. Disebut lagi dalam riwayat yang lain sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad akan terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur ni berbeza-beza. Yang ni perbincangan panjang alim ulama sebut. Di sudut amalan berbeza pada diri kita. Kenapa Sa'ad bin Mu'az, kenapa Fatimah binti Asad, kenapa anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kena himpitan kubur. Yang ni dibincang panjang dalam bab ini. Tak memadai kalau kita nak ulas benda yang kecil je. Tapi saya nak sebutnya, yang ni kena bincang di kalangan kita. Bila turun saja, tak saja jenazah ini hadap muka ke kiblat. Hadap je muka ke kiblat ni, bau tanah depan muka kita. Bau tanah depan muka kita ni. Dengar suara bawah telapak telinga masing-masing. Selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kalian. Sebut terus demikian. Bila sebut saja begitu, tutup saja liang lahat kita ni, berlaku 2-3 perkara. Kita nampak lagi keadaan yang berlaku ni. Saya nak ringkaskan lagi. Bila orang tutup saja liang lahat kita ni, kedengaran tanah-tanah yang turun. Turun tanah ni, tam turun. Sampai paras lutut je. Satu riwayat kata sampai paras lutut. Satu riwayat kata bila ditutup betul-betul. Beza-beza pandangan alim ulama. Sampai paras lutut, saya pegang pada paras lutut. Berdiri dah, jalan dah, gerak dah malaikat munkar dan nakir di hujung kaki kita ni. Mula berdiri depan muka kita. Mula halau salat kita, halau zakat kita, mula halau haji kita. Tiba-tiba kebanyakan manusia mula keluar daripada mulut mereka sebut, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Ni kali yang tiga. Kebanyakan manusia sebut, bila sampai mula tengok malaikat je, sebut terus, qala rabbirji'un. Malaikat bagi tahu pada Allah sekejap, nak hidup balik malaikat. Hidup balik, kejap je malaikat.
Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik malaikat, saya boleh hidup balik, saya boleh hidup balik sekejap malaikat, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Saya buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu malaikat. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut, mulut je yang kamu sebut. Inha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu yang sebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ni dipanggil mula masuk di alam barzakh. Jemaah-jemaah sekalian, ulama-ulama tanya, kenapa yang nak hidup balik? Padahal kalau kita baca dalam hadis Rasulullah yang lain, tak ada orang mukmin ni bila masuk dalam kubur, bila mula malaikat tanya dia, bila dah tutup liang lahat, kemudian bunyi tanah-tanah, halau salat, halau zakat, halau haji, halau-halau ni, bila dah dihalau tersebut, malaikat tanya soalan, ma rabbuka, ma rabbuka, tanya je soalan tersebut, mulut ni tenganga terus, tenganga terus. Jawab dengan amalan, bukan jawab dengan hafalan. Jawab bukan dengan hafalan, jawab dengan amalan. Bila tanya ma rabbuka, nganga mulut orang mukmin. Bunyi dalam satu riwayat kata, bunyi dekat geraham dia, kak 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 kak, dia nak jawab. Nak jawab tak boleh jawab. Bila kali yang ketiga mereka tanya ma rabbuka, ma rabbuka kali yang tiga, mulut dia jawab tu, Allahu rabbi, dia jawab. Allahu rabbi. Lapang, terbuka terus kubur. Kubur ni mula terbuka. Bila jawab, wa ma nabiyuka, man hadzal rajul, siapa lelaki ni dalam hidup kamu, siapa nabi kamu? Tanya soalan demikian. Dia jawab terus, hadza nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab ni ada yang mula-mula nganga mulut, dia boleh jawab terus. Ada yang nganga mulut tak boleh jawab. Bila nganga mulut, Rasulullah kata bila tanya ma rabbuka, roh ni mula masuk dalam tubuh badan kita. Mula masuk dalam tubuh badan kita. Masuk ada parah kepala, ada parah dada. Disebut dalam kitab membicarakan bab tersebut. Masuk dalam keadaan mula masuk tersebut, kita jawab. Jawab, mula jawab. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kita kena jawab macam kita hidup sekarang ni ke ya Rasulullah? Rasulullah jawab, jawab macam kita hidup sekarang. Macam kita hidup sekarang. Ada yang bila tanya ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikwanuka, dia jawab. Kubur ni lapang. Mula kubur ni mula meluas. Seluas mana? Seluas 70 hasta, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luas, berubah kubur dia menjadi warna hijau yang cantik. Kubur ni berubah menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian tumbuh rumput-rumput warna hijau. Rumput-rumput yang indah, bauan wangi raihan, bauan daripada syurga Allah. Bau tersebut, jenazah ni mereka heret terus, sandar di dinding kubur. Bila sandar di dinding kubur ni, sandar tu melurut kain turun, kain kapan turun. Bila turun saja kain kapan ini, mereka tanya, hamba Allah, nak hidup balik tak? Tak nak hidup. Allah tanya, nak hidup balik? Dia jawab, tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin jawab nak hidup balik, tak ada. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid semua jawab nak hidup. Kenapa nak hidup? Tak sakit. Orang mati syahid, dia tak ada sakaratul maut. Tak ada sakaratul maut. Waktu mana peluru menembus si jasad dia, dia tak terasa langsung. Waktu mana pedang dilipas dan ditusuk di tubuh badan dia, saat mana dia gugur syahid, dia tidak terasa langsung sakarat. Ini kelebihan orang mati syahid. Kelebihan orang mati syahid. Sehingga kan Rasulullah kata, berdoa pada Allah agar kamu dipilih oleh Allah untuk mati syahid. Siapa yang dia niat untuk dia mati syahid, tiba-tiba satu hari dia mati atas katil, dia akan dapat pahala mati syahid. Nak sebutnya, nak berniat pun tak ada orang nak berniat. Susah nak berniat mati syahid. Orang kita ni sebut mati pun takut. Apatah lagi nak berniat. Nak berniat mati syahid. Lalu Rasulullah kata, berniatlah untuk mati syahid.
Kerana apa dia? Kalaupun kamu mati di atas katil, suatu hari nanti pahala kamu pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanya saja, kenapa kamu tak nak? Kenapa kamu tak nak hidup balik? Sakit sakaratul maut, terbawa-bawa sampai ke alam barzakh. Sakit yang saat mana ditarik roh itu. Sakit tak boleh nak dibayang. Sampai Aisyah radhiyallahu anha kata, ibu kita disebut, waktu mana aku tengok Rasulullah melalui saat sakarat, aku tak fikir aku lebih ringan daripada Rasulullah lepas pada ini. Aisyah radhiyallahu anha sebut, aku tengok tangan Rasulullah tergerak tangan Rasulullah. Cari bekas air, cari sesuatu benda, aku ambil bekas air, aku letak sikit dekat dengan tangan Rasulullah. Rasulullah ambil tangan Rasulullah celup masuk dalam tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bekas tersebut, Rasulullah sapu muka Rasulullah. Sambil sapu, Rasulullah sebut, la ilaha illa anta, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Bantulah saya ya Allah, saya melalui sakaratul maut ini ya Allah. Rasulullah baca doa demikian. Sakit tak boleh nak dibayang. Sakit terbawa sampai dalam kubur. Bila orang mukmin ni mula tanya, mereka tanya nak hidup? Tak nak hidup. Lalu orang mukmin tanya, ni kubur saya berubah jadi warna hijau cantik ni, kemudian rumput-rumput tumbuh ni datang daripada mana ni malaikat? Malaikat mula jawab, ini datang tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Tahajud jangan tertinggal. Sikit lagi saya nak sebut, ada beberapa amalan yang boleh menyelamatkan kita di saat mana kita melalui saat barzakh.